Di situ juga ada macam mana secara detail nak isi my forum. Terutamanya kepada pesyarah baru dan juga pesyarah yang bukan baru tetapi tak pernah guna. Itu bahasa dia. Okey, jadi kat situ ada jadual penyediaan, kat situ juga ada video-video macam mana kita nak isikan my forum dan sebagainya. Masuk situ ada borang-borang, jadual, kalkulator, macam-macam lah ada kat situ. Kita letakkan semuanya di situ sebagai rujukan berpusat untuk pesyarah, pelajar dan juga guru pembimbing. Saya terangkan secara ringkas je lah. Sebab my forum ada duduk dalam tu. Yang penting sekali, jangan lupa kata laluan. Ini biasalah kadang-kadang dah sebulan 2 bulan ni password pun boleh lupa. Tak apa. Saya minta tolong jangan para pesyarah jangan gunakan function lupa kata laluan. Kenapa saya tak galakkan? Sebab apabila kita gunakan function lupa kata laluan ni, dia memang hantar dalam sistem tapi dia akan hantar email tu merayau entah mana-mana. Terus hubungi saya, nombor telefon saya, boleh minta dengan student, lepas tu hantar nombor IC. Tak apa, WhatsApp je, saya lupa kata laluan. Nanti saya akan resetkan semula dan saya akan berikan pautan yang untuk pesyarah untuk isi balik ID dengan password. Ini sebentar selalulah. Kalau kata pesyarah baru, boleh klik pendaftar baru, masukkan nombor IC dan keluar nama. Kalau keluar nama tu maka betul lah kita kat sini. Okey. Okey, lepas tu kita login semula gunakan ID dengan password kita. Okey, di sini paling utama di bahagian record. Okey. Di bahagian record ni untuk semester ini, kalau untuk bahagian record, jangan tengok dah lain dah. Tengok je penilaian ambilan 2017 ke atas. Saya tengok dah 2016 ni. 2016 dia student yang terakhir semester lepas. Jadi function ni tak lama lagi akan diturunkan oleh support admin lah. Ataupun owner program. Jadi sekarang ni kita cuma concentrate pada ambilan 2017. Saya kecilkan semula. Okay. Ini tadi saya bagi tahu. Bimbingan PR1, penyeliaan PR2. Okey, PR1 ni dia ada macam-macam. Ya. PR1 aliran perdana, PR1 TESOL, PR1 co-curriculum. Yang ni yang terlibat untuk kita. PR1 yang ni kita akan guna pakai, PR1 TESOL dan PR1 COCO. Yang lain-lain boleh buka, boleh tengok, jangan isi. Itu bahasa dia. Okey, sama juga dengan borang PR2. Okey, sini untuk pengisian segala borang PR2. PR2 penyediaan 1, penyediaan 2, penyediaan bersama. Semua kita gunakan yang ini. Kalau kata untuk elektif pun guna borang PR2 yang sama. Penyediaan 1, penyediaan bersama. Guna yang ini juga. Okey, kemudian kita ada kat sini PR2 refleksi pertengahan, praktikum. Ataupun PR2 RPP. Yang ni untuk pesyarah yang selia bidang teras. Dia akan gunakan borang ni. Okey, kemudian kita ada borang PR2 co-curriculum. Ini untuk pesyarah elektif teras. Pesyarah kena isi borang ni. Sebelum saya terlupa, saya nak bagi tahu ya. Borang PR2 RPP ni, kalau student tu tak isi jadual waktu, borang tu tak boleh keluar. Nak tunjuk secara teknikal payah sikit lah sebab kita tak ada student yang mula mula mengisi jadual. Dia kalau kata student tu tak isi jadual, memang borang ni tak keluar. Dia ada masalah dalam pengisian borang. Artinya kalau kata student tak clearkan bahagian jadual dia, memang kita tak boleh isi. Yang borang PR2, ni saya nak terangkan ya, tentang carian ya. Okay, yang tentang carian ni, kita ada tiga kaedah. Sama ada kita menggunakan nombor IC, nama pelajar ataupun program. Cara yang paling biasa kita isikan nama pelajar. Saya minta kalau boleh berhati-hati sebab unit T dengan unit U ada beberapa nama yang saya tengok familiar. Macam saya ambil contoh nama Siti, ada ramai Siti. Itu yang kita kena berjaga-jaga. Kadang-kadang kita rasa contoh nama student kita Auni. Mungkin Auni tu ada seorang. Sebenarnya Auni ada 2 orang. Jadi kita kena berhati-hati apabila kita nak klik nama pelajar kita. Jangan tersilap, jangan
Jangan orang kata apa gopoh-gopoh. Relax. Kita tengok nama betul baru kita pilih. Okay, macam ni saya gunakan nama student ni, nama dia Mas Ayu binti Mas Kacak. Okay, para pesyarah boleh try kalau kata, ini student dummy. Kalau kata nak cuba isi borang PR2, nak tengok macam mana flow apa semua, okay, boleh gunakan nama Mas Ayu binti Mas Kacak ni, tak ada masalah Ini saya kata status ulangan tadi Ini dah kita tak guna dah Ni jangan klik ya, jangan klik ya, biarkan pada tidak. Kita buat carian, lepas tu dia akan keluar menu macam ni, pastikan ambilan dia yang betul, option dia yang betul, practicum dia yang betul. Kemudian kita pilih sama ada bidang teras ataupun elektif teras. Katakan kita pilih pada bidang teras, kita klik pada teruskan, dia akan keluar satu pengesahan begini, kita klik teruskan dan kita akan tengoklah inilah borang dia. Okay, borang bidang teras dan elektif teras untuk PR2 adalah borang yang sama. Kecuali dalam sistem ni, dia ada pembahagian pemberatan wajaran tak sama untuk setiap penyediaan. Jadi saya minta, kalau boleh pesyarah jangan tergesa-gesa isi. It's okay, tak apa. Kalau pergi dulu ke sekolah pula. Mana boleh pergi sekolah? Sekolah tutup, silap. Kita pergi, sudah hantar video kat kita ataupun sudah invite kita masuk dalam Google Meet. Kita tengok, tak apa, jangan kalah-kabut isi borang ni. Tengok dulu pengajaran, kita nilai LPH, pengajaran dia macam mana secara online, adakah pengajaran dia berkesan, semua. Dah selesai semua proses tu, barulah kita isi borang PR2 My Forum ni. Jangan tergesa-gesa, sebab saya takut nanti bila kita tergesa-gesa, pergi sana, pergi sini, nanti macam mana itu yang kita tak nak berlaku kesilapan pengisian tu. Jadi berhati-hati sebab PR1 technically-nya kalau tersalah isi PR1 tak apa. Kita memang kaedah kita salah isi borang PR1, borang bimbingan, kita boleh minta isi semula. Tapi kalau kata salah isi borang PR2, kita terpaksa minta bantuan super admin untuk adjust balik sebab dia melibatkan wajaran markah. Memang betul kita boleh isi 2-3 kali. Sebenarnya tuan-tuan nak isi berapa kali pun tak ada masalah. Nak isi 5 kali boleh, nak isi 7 kali pun boleh. Tapi yang menjadi masalahnya, dia akan kira 3 yang terawal. 3 yang terawal tu dia akan masuk ikut pemberatan wajaran dia. Sebab apa? Wajaran dia tak sama. Kalau kata wajaran penyediaan 1 untuk bidang teras, penyediaan 1 wajaran dia 10%. Penyediaan 2 15%, penyediaan bersama 30%. Itu daripada jumlah markah keseluruhan. Maksudnya kalau kita tersalah isi, memang aturan ni memang kucak-kacir, kita kena minta bantuan super admin untuk betulkan. Jadi nasihat saya jangan kalang kabut. Buat penilaian dulu, kelas, pelajar kita jalankan, lepas tu barulah kita isi. Pengisian ni, yang maklumat yang di sini tuan-tuan kena betulkan lah. Tuan-tuan puan-puan kena betulkan. Cuma saya minta yang ni. Datuk Dr. Isnin bin Selasa ni, memang popular. Ini sebenarnya adalah KJ Dami. Saya buat satu jabatan Dami, pelajar Dami supaya kita boleh run test ataupun kita nak tengok macam mana flow. Kemudian saya nak padam. Lepas tu saya fikir satu kebaikan. Kalau kita tengok dalam borang PR2 kita, tiba-tiba ada nama Datuk Dr. Isnin, itu bermaksud kita tak isi maklumat pesyarah pemantau. Pesyarah pemantau ni merujuk kepada KJ jabatan yang kita bantu. Kalau kata kita selia student bahasa Melayu, kita kena letak KJ jabatan pengajian Melayu. Kalau kata kita bantu TESOL, kita kena letak nama Puan Suraya. Contohnya begitu Kita selalu, yang ni seronok pasal apa? Kita klik keluar komen. Klik keluar komen tapi berhati-hati dengan kotak yang di sini. Dia memang keluar julat markah. Tetapi kalau kita tak isikan markah, dia akan ambil nilai yang paling rendah. So kita kena ambil, katakan ini kita dah pilih skala dia 5. Tahap pencapaian pelajar ni 5. Lepas tu markahnya kita masukkan 14. Kalau kita tak masukkan markah dia 14, dia akan ambil markah yang ini. Markah minimum. Jadi memang tak kena. Okey, kemudiannya, yang ini,
bahagian ulasan ni, nasihat saya cuma satu je. Saya minta kalau boleh pensyarah jangan padam yang dah sedia ada. Tambah. Nak cakap apa pengenalan dia perlukan penambahbaikan ke apa ke, tak ada masalah. Tambah. Jangan padam. Sebab apa? Sebab yang ni, komen ni sudah meliputi komen yang ada dalam rubrik PR. Sama ada PR1 ataupun PR2. Jadi jangan padam. Jadi dari satu sudut, kita telah diselamatkan dari segi komen kita. Komen kita sudah berdasarkan rubrik. Cuma kalau kita ada benda nak tambah, kita tambah. Tak ada masalah. Untuk yang lain-lainnya, kita cuma ni lah. Klik je, tak ada masalah. Ni saya tunjuk contoh satu je. Yang ni tema, kita dah minta pelajar untuk nyatakan tema dalam RPH mereka. Okay, dalam RPH sebelum kita tengok apa video ataupun kita secara live, kita tengok dulu RPH, ada tak dinyatakan tema praktikum dia. Jadi bila dia dah nyatakan, kita tengok apa yang pelajar pilih. Kadang-kadang pelajar pilih set induksi. Lepas tu komen, ulasan tema ni kita komen lah apa yang patut. Okay, saya minta juga tuan-tuan dan puan-puan, pastikan ruangan komen yang tidak ada apa-apa macam ni, yang kosong ni, tuan-tuan dan puan-puan isilah. Sebab saya takut nanti kalau ada audit, akan terkena lah nanti kalau tak ada komen ni. Okay, ini kita akan keluar draft. Okay, bila kita keluar draft ni, mana yang kita nampak ada warna merah tu maksud dia tak lengkap. Kita kena lengkapkan. Okay, macam ni kan. Yang ni tadi kita tak tanda. Dia ada kotak-kotak tadi. Saya tak tanda kotak ni. Okay. Ini yang ada kotak kecil-kecil ni. Tadi saya tak tanda tahu untuk kemahiran insaniah. Memang ada satu side kotak checkbox ni. Kita kena klik. Tapi dekat sana lah. Dekat side sebelah, bukan kat sini. Okay. Di sini juga kita akan nampak markah dia. Markah dia. Okey, apabila kita rasa, katakan kita dah lengkapkan semua, butang hantar akan keluar di sini, atas menu sebelum ni, kalau dah lengkap. Bila kata dah lengkap, dah rasa puas hati, baru kita klik hantar. Kalau tak, kita boleh patah balik ke menu sebelumnya untuk kita buat pembetulan ataupun pengisian. Apabila kita dah lengkapkan borang PR2 penyelidikan 1, dia apabila kita nak isi balik untuk PR2 penyelidikan kedua, okay, borang tu dia akan keluar macam ni. Bila kita dah masuk, dia akan keluar macam ni juga. Tapi kita akan kena scroll sebelah bawah. Bawah daripada teruskan ni, dia akan keluar satu jadual yang menunjukkan kat situ ada PR1 dengan PR2 yang kita dah isi untuk student tu. Jadi kat situ kita boleh buat rujukan balik lah. Dulu berapa banyak markah aku bagi. Lepas tu dulu aku skala dia ni aku bagi berapa. Jadi kat bawah ni, dia sebelah bawah ni kita boleh tengok dia ada keluar dalam satu jadual. Kita boleh rujuk dan kita boleh tengok. Okey, itu untuk pengisian borang PR2. Dan kemudiannya saya nak tunjuk satu lagi bahagian yang paling penting iaitu journal. Okay. Kita klik pada journal. Dia akan keluar macam ni. Satu interface yang barulah. Dan kemudian kita klik pada papan journal. Okay, dia akan keluar benda macam ni lah. Sama macam tadi. Kita boleh buat carian. Okay, kita masukkan nama student. Kita buat carian. Lepas tu kita nak tengok praktikum fasa berapa. Okay. Fasa ni ada 3 sebab student dummy ni saya daftarkan dia bawah Jun 2016. Jadi student ni memang ada 3 praktikum. Kalau kata student tuan-tuan dan puan-puan ada 3, abaikan yang ketiga, terus klik fasa 2 ataupun fasa 1. Okay, kalau macam ni student ni memang tak ada lah. Dia punya untuk fasa 2.
Tapi kita boleh cari tengok fasa 1 ada tak. Ni contoh fasa 1. Okey, jadi dia akan keluar senarai. Okey, jadi bila kita keluar senarai macam ni, maka kita bolehlah papar jurnal untuk tengok jurnal yang telah dibuat oleh student. Okey, ini tadi bila kita klik di sini, kita klik pada papar, dia akan keluarkan jurnal. Okey, jadi bila dia keluarkan jurnal, kita boleh baca jurnal student ni. Okey, kalau ada merah ni maksudnya, kalau yang ada yang tulisan merah ni maksudnya student tu dia belum melengkapkan jurnal tu sepenuhnya. Sebab pengisian jurnal untuk student dia ada 2 pusingan. Pusingan pertama dia perlu letak apa maklumat yang di sebelah atas ni lah. Dan pusingan kedua dia kena buka sekali lagi jurnal untuk kemas kini. Sebab dia melibatkan lepas penulisan jurnal tu dia ada tindakan susulan, keberkesanan dan kesimpulan. Jadi yang ni yang student kena isi. Dia secara kiranya 2 pusingan lah. Okey, jadi kat sini kita, kalau kita lihat kat sini, dia apa? Tarikh komen pensyarah penyelia dan komen pensyarah penyelia. Okey, cara nak komen dia, tuan-tuan pergi dekat patah balik di belakang ni. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan klik pada komen. Okey, sebelum tu saya suka nak ingatkan, My Forum ni dia sangat-sangat sensitif dengan apostrofi. Apostrofi tu koma atas. Kalau kata ada koma atas, kalau boleh elakkan. Memang dia akan menjadi masalah kepada TESOL sebab apa? Bahasa Inggeris banyak gunakan apostrofi. Jadi mintalah student buat gantikan apostrofi tu sama ada dengan ejaan penuh ataupun gantikan dia dengan simbol lain. Contoh dash ke apa ke. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kat sini. Kenapa keluar nama Cik Mizi kita tak boleh komen? Sebab student ni, dia akan tag pada nama pensyarah dia. Kalau kata kita buka ni, memang kita boleh buka, kita boleh baca. Tapi kita tak boleh komen. Sebab pelajar ni, dia letakkan nama orang lain. Bukan nama kita. Pada waktu ni, kita kena bagi tahu student, awak dah salah letak nama pensyarah. Letak nama saya. Okey, barulah kita boleh komen. Dalam jurnal yang ni, yang boleh komen, Cik Mizi seorang je. Orang lain dah tak boleh dah. Jadi macam ni memang tak boleh buat apa dah. Jadi kita hanya sekadar boleh baca. Itu saja daripada saya. Kalau kata ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp saya. Kalau kata yang belum pernah buka ataupun ID tak ada, tak apa, nanti selepas ni saya akan uruskan. Itu saja daripada saya.